prompter. Okey, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Kita lihat PRU kali ini menyaksikan ramai calon-calon muka baru yang bertanding pada pilihan raya kali ini, termasuklah ada kawasan-kawasan yang kabarnya terdapat calon payung terjun yang tidak dikenali penduduk. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat mengenai persoalan integriti dan soal baggage ataupun calon itu, sehingga ada yang mencadangkan antaranya Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia Saudara Jais Abdul Karim yang mencadangkan agar agensi-agensi seperti SPRM buat tempat one stop center nak mudahkan lagi mereka yang bakal bertanding ini untuk buat saringan dari segi integriti dan juga kesahihan maklumat peribadi. Tapi kita juga nak melihat dari sudut kewajaran, adakah calon-calon ini wajar ditapis terlebih dahulu sebelum mereka dijadikan calon. Kita nak bersama dengan Datuk Salihuddin Saidin, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Datuk, adakah terdapat perundangan tertentu dari sudut SPRM ataupun mungkin parti-parti yang mengamalkan ataupun yang membuat saringan dalaman ini terlebih dahulu? Ataupun dari sudut SPR lah, kepada SPR adakah terdapat perundangan tertentu yang melihat kepada soal integriti ataupun soal perundangan sekiranya calon itu bankrupt ataupun tidak? Baik, kalau kita lihat secara umumnya ya, apabila seseorang calon nak dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya, seharusnya calon tersebut adalah calon yang mempunyai integriti yang tinggi. Ya. Maknanya tidak ada kes yang melibatkan beliau, sama ada kes yang melibatkan kesalahan jenayah, kesalahan pecah amanah ataupun kes-kes yang melibatkan sogokan dan sebagainya. Itu biasanya rakyat sendiri mahukan calon-calon ini bersih daripada segala tomahan dan segala penyiasatan. Tetapi kalau kita lihat kepada undang-undang yang ada di Malaysia ini, kita tidak ada undang-undang yang secara spesifik yang mengatakan bahawa seseorang itu apabila ada penyiasatan dilakukan terhadap beliau tidak boleh dicalonkan. Cuma ada satu peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 48 perkara 1 dan juga perkara pasal 1 dan pasal 5, ada menyatakan bahawa andai kata seseorang calon itu mempunyai kes di mahkamah yang telah disabitkan dan telah dijatuhi hukuman tidak kurang daripada setahun penjara ataupun denda tidak kurang daripada RM2,000, maka mereka ini tidak layak untuk bertanding, tidak layak untuk dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya. Itu sahaja peruntukan undang-undang yang sedia ada. Tetapi dalam masa yang sama, saya pasti ada pihak parti-parti yang terlibat. Kalau kita lihat Barisan Nasional umpamanya, apabila seseorang calon itu dicalonkan, mereka telah melepasi segala atau telah melepasi segala tapisan oleh pihak keselamatan. Umpamanya pihak polis, adakah beliau mempunyai kes-kes yang sedang dicatat oleh pihak polis, dan pihak SPRM juga sama ada calon ini ada kes yang melibatkan beliau, dilaporkan beliau mempunyai kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang melibatkan rasuah, penyogokan dan sebagainya. Jadi ini ada di bawah tapisan dan apabila melepasi tapisan ini, maka seorang calon itu boleh dicalonkan untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Namun demikian, kalau kita lihat perkembangan semasa ni, kita dapati ramai juga calon-calon, tak kira daripada mana-mana parti pun, ada yang telah terlibat di dalam kes mahkamah. Maknanya mereka telah dituduh di mahkamah tetapi masih lagi dicalonkan menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Jadi itulah persoalannya sekarang ni. Kalau dalam masa yang sama rakyat memerlukan seseorang yang ada tinggi integritinya, tetapi dalam masa yang sama ada juga calon-calon yang terlibat dalam kes-kes mahkamah. Walaupun kita tahu undang-undang mengatakan bahawa walaupun dia dituduh di mahkamah, dia masih boleh bertanding kerana dianya masih lagi tidak didapati bersalah, ataupun kita kata maxim man is innocent until proven guilty. Tetapi dalam kes ini kita dapati bahawa bila ada setengah-setengah pihak menapis seseorang calon tu supaya tidak ada penyiasatan, tidak ada laporan kesalahan jenayah yang dilakukannya, tetapi dalam masa yang sama juga kita ada juga kes-kes yang mana telah pun dibawa ke mahkamah dan mereka masih dibenarkan ataupun dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya. Nampak macam ada sedikit konflik antara kedua-dua ini
Jadi apa pun saya pasti masyarakat di Malaysia ini mereka telah matang. Mereka mahukan seorang calon yang benar-benar tinggi integriti dia, tidak ada sebarang penyiasatan yang dilakukan terhadap beliau jauh sekali andai kata mereka ini diduduk di mahkamah. Itu pada pandangan saya sendiri. Dan Datuk, dalam masa yang sama, kita juga lihat bagaimana sebenarnya ketika ini pengisytiharan harta yang baru saja disebut dan saudara Rafizi Ramli telah pun mengisytiharkan harta beliau. Jadi pengisytiharan harta ni kalau tak salah saya pernah juga dinyatakan ataupun dibincangkan di peringkat parlimen, katanya ahli parlimen diminta untuk isytiharkan harta-harta mereka. Ada SPRM yang akan lakukan perkara berkenaan. Bagaimana sebenarnya pengisytiharan harta ni memainkan satu peranan yang cukup penting untuk pengundi menilai calon-calon yang akan bertanding dalam PRU yang ke-15, dan bagaimana sebenarnya adakah ini wajar kita jadikan dia sebagai satu undang-undang yang kukuh ataupun ia terpulang kepada calon ataupun parti yang mahukan calon mereka bertanding ini untuk isytiharkan harta ataupun tidak, dan kenapa ia penting sebenarnya? Bagi saya, pengisytiharan harta yang ada dilakukan oleh beberapa orang calon, ini adalah satu pendekatan yang amat baik sebenarnya. Bagi memastikan bahawa calon-calon yang dicalonkan ini, yang bertanding dalam pilihan raya, mereka dah bagi tahu awal-awal kepada rakyat bahawa mereka mempunyai harta sekian-sekian banyak. Ya? Dan andai kata apabila mereka dipilih satu hari nanti, tidak akan timbul persoalan bahawa mereka meraih kekayaan dan telah menjadi seorang. Ya, andai kata seseorang calon itu, mereka memang asalnya seorang yang berada, seorang hartawan umpamanya, seorang businessman yang berjaya, dan perlu diisytiharkan hartanya supaya rakyat tahu. Ini satu pendekatan yang bagi saya amat bagus, ya. Sebab sekarang ni kita tahu apabila seseorang calon telah dicalonkan dan kemudian ni telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang members of parliament, maka selepas itu barulah mereka mengisytiharkan harta mereka, sama ada mereka ini mempunyai harta ataupun tidak. Ya. Tetapi itu setelah berlakunya pilihan raya. Tetapi pendekatan yang diambil oleh setengah daripada calon-calon dengan mengisytiharkan harta sebelum lagi beliau bertanding di pilihan raya, satu pendekatan yang bagus. Dan sebenarnya bagi saya perlulah diletakkan syarat. Sebenarnya kalau sebaik-baiknya diletakkan syarat kepada calon-calon sebelum mereka ni nak bertanding, perlulah diisytiharkan harta mereka. Sebab nanti sebab kita tahu banyak sangat kelemahan berlaku terhadap wakil-wakil rakyat. Baik saja mereka telah menjadi seorang wakil rakyat satu term pun cukup. Kemudian kita lihat ada yang mengatakan bahawa mereka telah membina upaya mereka meraih kekayaan selepas walaupun satu term dan sebagainya. Entah-entah kadang-kadang mereka ni memang telah di asalnya memang telah berharta. Jadi itu gunanya. Gunanya kita mengadakan satu pengisytiharan harta sebelum mereka bertanding, ataupun setidak-tidaknya selepas mereka menang pun mereka terus mengisytiharkan harta supaya mengelakkan tomahan, mengelakkan spekulasi dan prasangka buruk rakyat kepada ahli-ahli politik ini ataupun mereka yang telah dipilih menjadi members of parliament. Datuk. Jadi ini amat penting. Ya. Datuk, tetapi ada juga mereka di luar sana yang menyatakan bahawa pengisytiharan harta ini seolah-olah mengganggu privacy, dan soal pendapatan ini merupakan sesuatu yang PNC ataupun private and confidential. Bagaimana pula soal dari sudut keselamatan dan sebagainya jika pengisytiharan harta itu dilakukan, terutamanya melibatkan kita bercakap dalam konteks calon-calon mereka yang bakal diberi amanah sebagai wakil rakyat ini, Datuk? Memang kita perlu melihat keseimbangan di antara keselamatan calon itu apabila mereka mengisytiharkan harta dan juga keperluan untuk kita meyakinkan masyarakat bahawa calon yang mereka pilih adalah calon yang benar-benar layak dan berintegriti. Memang ada sedikit masalah dari segi keselamatan. Tapi saya yakin di Malaysia ini soal berkaitan dengan pengisytiharan harta, berapa banyak kita punya harta tu, saya rasa kalau ditimbangkan dengan keperluan untuk masyarakat mengetahui, untuk mengelakkan sebarang kejadian rasuah kemudian hari nanti, ianya mungkin lebih berat ke arah mengisytiharkan harta daripada pertimbangan atas keselamatan seseorang calon itu sendiri. Ya. Sebab kalau kita lihat kepada pengisytiharan harta ni, kadang-kadang harta yang kita ada ni sebenarnya
harta yang berbentuk saham, harta property, harta tidak alih. Sebab jarang mereka seseorang itu punya harta yang banyak berkaitan dengan wang tunai. Mungkin ada ya. Tetapi bagi saya keberatan untuk mengisytiharkan harta untuk tujuan kepentingan masyarakat itu mengatasi kepada kepentingan persendirian itu sendiri. Dan Datuk, mungkin boleh kita rahsiakan kepada umum, tapi mungkin kita boleh isytiharkan harta kepada badan-badan tertentu, kepada SPRM saja ke, kepada jawatankuasa di parlimen saja ke, bagaimana kaedah itu boleh kita jayakan? Itu pun boleh juga dilakukan, iaitu ada satu badan, umpamanya kalau hal-hal yang melibatkan harta ini, pihak yang bertanggungjawab adalah seperti SPRM ataupun parlimen sendiri, satu badan within the parlimen itu untuk menjaga segala rahsia yang berkaitan dengan harta yang diisytiharkan oleh setiap calon ataupun setiap member parlimen. Jadi apabila ianya menjadi satu rahsia, ianya juga akan dapat protect kepentingan dan keselamatan calon-calon dan juga ahli-ahli wakil rakyat yang telah dipilih. Itu adalah satu pendekatan yang baik juga ya. Datuk, kita faham dari sudut transparansi, integriti dan juga accountability, ini satu perkara yang perlu dilakukan, pengisytiharan harta, background check, integriti dan sebagainya perlu disaring. Tetapi dari sudut keinginan politiknya ataupun di manakah kita berada sekarang ini dari sudut soal tapisan calon-calon ini? Adakah kita kekurangan political will ataupun tiada peruntukan perundangan yang sewajarnya? Yang paling menarik, Hakim, baru-baru ni Barisan Nasional telah pun menyatakan bahawa calon mereka ditapis malah daripada sudut sekiranya ada calon yang kahwin di Siam, ada yang tak bayar nafkah anak di Mahkamah Syariah, itu pun juga ditapis, Datuk. Baik, sebenarnya ahli politik ini ya, parti-parti politik perlu mempunyai jiwa yang besar ya. Kita perlu meletakkan masyarakat di paling hadapan. Kepentingan masyarakat itu di paling hadapan. Jadi kalau masyarakat mahukan seorang calon yang berintegriti, kita perlu mengadakan satu peruntukan undang-undang yang mewajibkan pengisytiharan harta, mewajibkan agar setiap wakil-wakil rakyat itu ada accountability-nya. Ini adalah satu perkara yang penting. Demikian, kita ada lihat sekarang ni, memang ada parti-parti yang meletakkan kewajipan untuk seseorang calon itu ditapis. Ya, memang ada. Saya selalu dengar daripada dulu lagi, seseorang calon itu nak dicalonkan, dia telah melepasi tapisan oleh pihak SPRM, pihak polis, pihak income tax dan sebagainya. Malah macam kata tadi, saudara katakan tadi, berdua pun mereka semak sama dia ni ada kes yang melibatkan perkahwinan lebih daripada seorang. Ini menunjukkan bahawa mereka nak memastikan bahawa seseorang calon itu adalah bebas dari segala perkara yang tidak ini ya. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, kita lihatlah dia mestilah mencangkupi semua calon. Bukan ada pengecualian ya. Semua calon perlulah melepasi tapisan ini. Tapisan ini bermaksud penyiasatan dan kes-kes di mahkamah. Okay. Jadi janganlah pula kalau katakan tapisan dia tak lepas oleh sebab ada penyiasatan. Bagaimana pula mereka yang telah pun selesai penyiasatan dan telah pun dihadapkan di mahkamah? Bukankah itu lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan mereka yang sedang disiasat? Sebab dia sedang disiasat ini belum ada lagi satu keputusan sama ada beliau benar-benar melakukan kesalahan ataupun dituduh di mahkamah. Tetapi bagi mereka yang telah dituduh di mahkamah, penyiasatan telah selesai dan pihak pendakwaan telah mengalih mendakwa mereka di mahkamah. Walaupun mereka masih lagi innocent until proven guilty. Tapi inilah kita kena berlaku adil kepada semua calon. Kalau sekiranya kita mahu semua calon membuat satu ditapis sebelum mereka dibawa ke menjadi pecalon, maka ini perlu dilakukan kepada setiap orang, setiap calon. Baik, terima kasih Datuk Salahuddin Saidin, Peguam Bela dan Peguam Cara mengulas mengenai kewajaran calon-calon yang bertanding ini ditapis bagi menentukan tahap soal integriti, accountability mereka sebelum mereka mewakili rakyat di kawasan tertentu. Baik, sekian sahaja Malaysia Memilih. Saya Hakim Rahman. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.